Perak ni unik sebab apa? 2 kali kita jadi kerajaan dan 2 kali kita tumbang. Krisis perlembagaan Perak pada tahun 2009 ni merupakan satu landmark case dalam perlembagaan disebabkan oleh, sebenarnya sebelum ini Menteri Besar tidak boleh dipecat oleh TYT ataupun Sultan. Ini merupakan kes yang dibawa oleh Kalong Ningkan, Sarawak punya Menteri Besar yang pertama, YB Kalong Ningkan, dan beliau telah dipecat oleh TYT pada waktu itu, pada tahun 1965 kata silap. Kemudian dia bawa kes tersebut di mahkamah dan mahkamah mengatakan TYT tidak mempunyai hak untuk memecat seorang menteri besar atau ketua menteri. Maka dia di-reinstate, dibagi semula jawatan. Kemudian setelah itu beliau masuk ke dalam dewan, diundi, kalah jugalah. Tetapi sekurang-kurangnya undian itu berlaku di dalam dewan. Bila berlaku di Perak pada tahun 2009, Nizar dipecat oleh Sultan. Dikatakan ada SD yang mengatakan Nizar tak ada majoriti, maka Sultan mengatakan dia tak pecat secara direct, tetapi mengatakan dia dah tidak hilang majoriti, maka Sultan kata tak boleh, orang lain kena jadi menteri besar. Maka dilantik menteri besar yang baru. Nizar bawa kes ini ke Mahkamah Tinggi dan dia menang. Mahkamah Tinggi mengatakan tak, Sultan memang tak boleh berdasarkan kepada kes Kalong Ningkan. Namun bila dibuat rayuan, akhirnya dikata tak, Sultan mempunyai hak. So itu telah mengubah kes yang dah sedia ada. Jadi benda ini kenapa penting? Sebab untuk kita nak melihat bahawa dalam perlembagaan sebenarnya yang boleh memecat ataupun menjatuhkan seorang Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar itu hakikatnya adalah sama ada dia meletak jawatan ataupun Dewan itu mengundi dengan undi percaya atau tidak percaya. Dan Perak ini bukan jatuh 2 kali. Perak jatuh 3 kali. Minta maaf. Perak jatuh 3 kali. Sebab tu saya kata, saya kecoh pasal Johor, saya kecoh pasal federal, tak ada bunyi, tak ada ribut, tak ada taufan, Perak jatuh. Perak jatuh. Jadi macam, macam mana boleh jadi macam ni kan? Okey. So kita bawa kepada perkara ini, kita kena sedar satu perkara. Sekarang ini kita dah go back to the real track bahawa untuk menjatuhkan kerajaan kena melalui undi tidak percaya. SD boleh, tetapi macam contohnya di Kedah. Ada orang kata, Kedah dia bawa SD, jatuhnya kerajaan sebab Mukris letak jawatan. Saya bagi tahu dengan Datuk Mukris dalam interview saya dengan dia. Saya buat interview dengan dia online. Saya cakap, Datuk, whatever you do, jangan letak jawatan. The moment you resign, that's it, habis. Because Sultan TYT, dia mempunyai hak melantik Menteri Besar, Ketua Menteri, Perdana Menteri, tetapi bukan memecat. Beza. Dia melantik kalau dia tak ada. Menteri Besar tak ada. Ketua Menteri tak ada. Bila dia letak jawatan, maksudnya tak ada, betul? Maka dia boleh melantik. Tetapi memecat tak boleh. Memecat tak boleh. Jadi bila yang di Pertuan Agong kita sekarang ini dibawa SD, saranan dia adalah bawa perkara ini ke dalam Dewan Rakyat. Bawa undi percaya atau undi tidak percaya. Isu dia apa? Isu dia, PN tahu benda ni. Maka dia cepat-cepat tukar speaker dulu. Dia cepat-cepat tukar speaker. Kenapa speaker ni sangat? Speaker, kalau kita baca standing orders, kalau kita baca peraturan mesyuarat, dalam parlimen ni dia ada peraturan mesyuarat. Speaker YB ke ketua menteri YB ke dia perdana menteri ke dia menteri ke, yang paling powerful dalam menentukan atau mesyuarat adalah speaker. Dan dia boleh menyatakan bahawa siapa yang usul mana yang boleh bawa dulu. Jadi Ad Harun ni nama speaker, kalau tak tahu nama dia Ad Harun sekarang ni. Dia dulu pada tahun 2015, dia pernah kata 2017 kalau tak silap. 17 kata silap. Dia pernah kata bahawa sebenarnya kalau usul undi tak percaya dia bawa, kena dahulukan. Sebab kalau ikut convention, itu yang paling utama, dia kata masa tu. Sebab dia membangkang masa tu. Bila dia jadi ketua, jadi speaker sekarang ini, kita bawa usul, tak boleh, menteri kena bawa. Dekat mana dalam perlembagaan, dekat mana dalam aturan mesyuarat kata, usul undi percaya atau tidak percaya, itu menteri kena bawa. Dia bukannya rang undang-undang, dia beza. Dan dia tahu. Ad Harun tahu benda ni.
Tapi kenapa dia buat macam ni? Itulah dia masalahnya. Bila ada orang berilmu, dia menggunakan ilmu dia untuk nak belit kita. Siapa yang jatuhkan Peja? Siapa yang jatuhkan Peja? UMNO. Ada orang kata DAP yang jatuhkan Peja. Dia macam ni tuan-tuan. Undi tu undi percaya ke undi tak percaya? Undi percaya. Kalau undi tak percaya, betul lah DAP nak jatuhkan Peja. Undi percaya, siapa yang bawa? Yalah, siapa? UMNO bawa. Siapa yang sokong? UMNO sokong. Jadi pencadang. Pencadang UMNO, yang bersetuju pun UMNO. Siapa yang tidak menyokong undi tu? Pembangkang confirm takkan sokong lah. Takkan dia nak percaya kat Peja. Jadi bukan salah pembangkang. Tapi UMNO angkat tangan lah. UMNO angkat tangan. Kenapa UMNO angkat tangan, tuan-tuan? Kenapa UMNO nak jatuhkan Peja di Perak? Agak-agak kenapa? Kenapa UMNO nak jatuhkan sangat Peja kat Perak ni? Bersatu apa? Tak nak bersatu. Kenapa dia tak nak bersatu? UMNO tak nak bersatu. Dia macam ni. Saya potong cerita. Dekat bawah, golongan yang bawah-bawah ni, MPKK, Ketua Kampung, Ahli Majlis, semua bersatu sapu. Orang UMNO cakap apa? Dia orang tu 4-5 kursi je. Semua dia orang nak sapu. Kita ni ada berapa? 25 kursi. Orang kita, Ketua Kampung pun tak boleh jadi, dia kata. Mana boleh jadi macam ni? Itu yang berlaku dekat bawah. Tapi kita tak pick up benda ni. Itu yang rugi kita ni. Tapi bagus jugalah. Ada, sekarang dah tahu kan. Jadi apa yang berlaku? Dia duk cakap kat atas ni. Orang atas. Dia bagi tahu dengan orang atas ni. Ni apa ni? Apa engkau orang buat sebagai pemimpin? Apa engkau orang buat sebagai pemimpin? Dia plan. Dan plan itu dia orang tak bagi tahu dengan kita tau. Sebab dia tahu kalau dia buat undi percaya, confirm pembangkang takkan sokong. Takkan pembangkang nak sokong Peja, betul tak? Confirm lah. Tetapi dia perlu UMNO tak sokong. Dan yang tak tahu plan ini PAS. Sebenarnya PAS tak tahu undi percaya tak percaya. Terkejut dia. Ada undi percaya Sebab tu dia angkat tangan. Percaya? Yelah kita percaya lah. Betapa bodohnya dan diperbodohkan PAS. Lepas itu, bila dah jadi UMNO dah jadi menteri besar, PAS tak dapat jawatan EXCO. PAS tak dapat jawatan EXCO. Dah lah tak dapat jawatan EXCO. Boleh pula dia meminta. Kalau boleh, bagilah sikit kat kita orang. 2-3 hari lepas, PAS keluar kenyataan. Tapi dia padam tweet tu. Dia kata apa? Dia minta EXCO agama. Jangan diberi jawatan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Kerana akan binasa. Sebab ada hadis. Akan binasa satu kaum itu apabila kita bagi hak ataupun urusan itu kepada bukan ahlinya. Isu dia, Sultan dah setuju, betul? Sekarang ini PAS mempertikaikan Sultan. Dahaka tak dahaka? PAS dahaka. Lepas tu dia terus padam tweet tu. Dia bukan tweet, dia padam statement tu dalam Facebook. Kerana apa? PAS sekarang tersepit. Saya nak bawa cerita ni pilihan raya ni. Sebelum saya bawa cerita pilihan raya, kita kena faham senario on the ground. Kita kena faham apa yang berlaku on the ground. Bila kita faham yang berlaku on the ground, baru kita boleh rancang strategi. Ada yang mesej saya, Suwardi, kenapa dedahkan strategi kat dalam Facebook? Live ni. Tuan-tuan, yang strategi saya cerita kat dalam Facebook ni, 10% je. 90% kita tak cerita. Saya cerita 90% ni lepas live. Jadi kalau siapa nak lepak dengan saya, kita minum kopi. Malam ni sembang, air panas sedap sikit. Saya dah beli roti. Roti orang ni panggil roti apa? Yang keras tu. Lutut ke? Roti lutut ke? Roti? Lutut ke? Lutut ke? Roti lutut ke? Anak lain pula nama Kita panggil roti mayat ke apa nama roti tu. Sedap tu. Okey, tak apa. Siapa nak lepak, saya lepak. Saya dekat Batu Kurau. Dekat chalet chalet Latif. Mana tahu ada orang Batu Kurau lepas ni nak datang singgah, mai singgah. Orang PAS nak datang jumpa saya pun, silakan. UMNO nak datang pun, datang. Bukan cari gaduh. Kita minum. Ni negara demokratik. Kita nak bincang-bincang lah. Tak setuju, tak apa. Kita tak setuju, tak apa. Itu tak jadi masalah. Betul? Ada sekali tu saya tengah makan kat KL lah. Tengah-tengah makan, tiba-tiba ada orang datang. Suwardi ke dia kata? Saya selalu tengok live Suwardi. Terima kasih. Ambil gambar sekejap? Ambil gambar.
Tapi saya nak bagi tahulah, saya ni penyokong kerajaan. Tak apalah saya cakap. Sokong siapa pun terpulang. Sebab apa? Yang penting dengar live saya. Sebab apa? Saya nak bagi tahu. 50% yang dengar live saya ni, yang 4,000 orang ni, sekarang ni, 50% bukan ahli mana-mana parti. Kita kena faham tu. Okey, kita sambung balik. Kenapa Perak ni penting? Kenapa Perak ni penting menjadi tanda aras? Sebab tidak ada negeri lain yang berani seberani Perak. Johor, daripada hari tu lagi dah nak tumbang. Daripada saya buat live bulan 8 hari tu, saya kata nak tumbang. Tak, tumbang. Sebab, ada sebab lah. Saya tak ada cerita kat sini lah. Nanti lepas live saya cerita.